Soalan kuantitatif 1. Emma merupakan seorang pegawai bank di Bank ABC yang telah meletak jawatan di mana gaji bulanan beliau adalah sebanyak 3,000. Okey, jadi ini adalah gaji bagi sebulan lah sebab dia sudah mention kat sini adalah bulanan ya. Beliau telah memulakan perniagaan butik dengan wang simpanan sebanyak 12,000 di bank. Okey, jadi yang ini sebenarnya adalah kita anggap sebagai duit dia sendirilah. Okey, yang dia simpan dekat bank tapi sekarang dia sudah keluarkan duit itu dari bank. Okey, jadi dengan kaedah sebanyak 4% bagi setahun. Satu tahun dia simpan sebanyak 12,000. Okey, dia akan dapat 4% lah sebagai faedah dia. Jumlah hasil perniagaan butik dalam sebulan adalah sebanyak 10,000. Jadi ini adalah jumlah hasil dia TR bagi bulanannya. Jadi dekat sini maklumat yang kita dapat ada yang bulanan. Jadi ini yang bulanan, ini yang bulanan. Okey, lepas tu yang 4% ini kadar faedah ini adalah setahun punya. Hanya ini saja yang setahun. Jadi masa anda jawab soalan ini nanti, anda kena pastikan sama ada dia nak jawapan bagi bulanan ke ataupun tahunan. Okey, jadi sekarang kita sambung lagi. Berikut merupakan kos-kos yang ditanggung oleh perniagaan butik Emma bagi setiap bulan. Okey, ini adalah bulanannya. Okey, jadi ada kos yang perlu ditanggung terdiri daripada bahan mentah 2,500, upah pekerja 1,200, sewa kedai 1,500 dan akhirnya bayaran elektrik dan air iaitu sebanyak 800. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok soalan yang ditanya. A. Hitung kos eksplisit yang ditanggung oleh Emma secara bulanan. Okey, apa itu kos eksplisit? Aina. Kos nampak. Kos nampak. Selain daripada kos nampak, dia juga ada nama lagi satu. Kos nyata. Okay, good. Kos nampak, kos nyata. Okay, jadi sekarang Amira boleh bagi tahu saya macam mana kita nak hitung kos eksplisit ini? Apa tambah apa? Bahan mentah, tambah Okay. upah pekerja, tambah sewa kedai, tambah bayaran elektrik dan air. Okay, thank you. Jadi cara kita nak tunjukkan jawapan ini, okay. Kita tunjuklah ini soalan A kan? Okey, jadi kita pun tunjuk kos eksplisit. Tadi Amira pun sudah bagi tahu. Kita ada bahan mentah. Okey, kemudian kita ada upah pekerja. Diikuti dengan sewa kedai. Okey, and the last one, bayaran elektrik dan air. Okay, jadi kita pun tulislah bahan mentah. Anda boleh tulis RM. Macam orang buat account. Okay, sini RM. Bahan mentah 2,500. Upah pekerja 1,200. Sewa kedai 1,500. Bayaran elektrik dengan air 800. Jadi jumlah dia adalah berapa? Iman? 6,000. Okay, thank you. 6,000. Okey, 6,000 ini ialah apa? Jangan lupa tulis. Ini adalah kos eksplisit. Okey, cara jawab dia macam inilah. Ini adalah jawab dalam bentuk penyata punya. Kalau ada pelajar dia tak berapa suka cara ini. Dia tak suka yang menegak punya penyata. Dia nak jawab secara mentah tak. Misalnya dia jawab macam ini. Kos eksplisit, okey, sama dengan bahan mentah tanpa upah pekerja tanpa lepas tu tunjuk pengiraan dan jawapan RM 6,000. So cara jawab dia ada dua. Okey, inilah cara pertama dan inilah cara yang kedua. Anda boleh pilih mana-mana satu sahaja. Okey, tetapi kalau bagi Miss sebenarnya lebih prefer cara yang pertama ini. Okey, sebab cara ini sebenarnya adalah memudahkan pemeriksa untuk semak jawapan anda. Tapi kalau you insist nak guna kaedah yang kedua ini pun boleh juga, tak ada masalah. Jawapan anda tetap akan diterima. Okey, jadi itu adalah bagi soalan A. Okey, kita sambung dengan soalan B. Soalan yang ditanya, hitung kos implisit.
kos implisit yang ditanggung oleh Emma secara bulanan. Juga sama, dia nak secara bulanan. Okey, sekarang Miss nak tanya, apa itu kos implisit? Anissa ada? Kos lepas. Kos lepas. Okey, selain daripada kos lepas, dia juga ada nama lain. Khairul? Kos tidak nyata. Ya, kos Tidak. sekali lagi? Kos tidak nyata. Lagi satu? Kos tidak nampak. Okey, ya. Kos tak nyata, kos tak nampak, kos lepas itu adalah kos implisit. Tapi dia nak secara bulanan kan? Nanti kita pun kira secara bulanan lah. Okey, jadi sekarang kita tengok semula situasi dia. Okey, kita boleh nampak keadaan yang wujud dekat sini, yang ini semua adalah eksplisit punya. Maksudnya yang bahagian implisit dia ada di sini. Okey, boleh bagi tahu saya kos apa yang telah dilepaskan oleh Emma? Okey, Fihan. Gaji. Gaji. Okey, ya ada gaji. Berapa yang kena isi? 3,000. Ya, yang inilah sama je. Okey, selain daripada gaji, ada apa lagi? Jixiang? Faedah. Faedah. Okey, faedah itu nak kira macam mana? 1,2,000 darab dengan 4%, lepas tu bagi dengan 12. Okey, 1-2,000 bukanlah ini 12,000 Jixiang. Okey, kita guna 12,000 sebab ini adalah jumlah simpanan bagi Emma kan. Kemudian dia kata 1 tahun 4%. So kita darab 4%. Tetapi soalan tadi sudah bagi tahu kita nak kira secara bulanan. Kita guna 1/12. Maksud kira 1 bulan. Sebab 1 tahun kita ada sebanyak 12 bulan. Yang ini adalah kira berkenaan dengan faedah yang dilepaskan. Okey, jadi cara jawab anda pun sama. Anda boleh pilih sama ada nak jawab secara penyata ataupun secara yang mentata yang ini pun boleh secara rumus punya. Pilih mana-mana satu ya. Okey, jadi cara nak tulis ya. Yang pertama, anda sepatutnya, butirannya sepatutnya tulis gaji yang dilepaskan. Jangan hanya tulis gaji sahaja tanpa perkataan dilepaskan. Okey, jadi tadi sudah bagi tahulah 3,000. Dan seterusnya lagi satu yang dilepaskan adalah faedah yang dilepaskan. Jadi bagi faedah yang dilepaskan itu kita tunjukkan pengiraan itu kat sini. Pengiraan apa? Yang tadi Miss tunjuk punya, yang ini. Okey, kita tunjuk pengiraan tersebut. Pastikan anda tunjuk ya. Okey, jadi Miss pun tulis lah. 12,000 darab dengan 4%. Ini adalah 1 tahun punya. Lepas tu darab dengan 1/12. Okey, jadi yang ini. Faedah yang dilepaskan itu berapakah jawapan dia? Danish? 40. Okay, thank you. Okay, jadi sekarang kita cuba tengok semula soalan itu. Ada apa-apa maklumat lagi yang kita tertinggal ke? Gaji sudah, faedah pun sudah. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan hasil. Hasil ini tak ada kaitan dengan kos implisit pun. Jadi ini saja kos implisit kita. Jadi kita jumlahkan 3,040. Pastikan ada RM dan jangan lupa tulis ini adalah kos implisit. Itulah cara jawab kita bagi soalan B. Sekali lagi saya bagi tahu, kalau anda nak jawab secara mentata punya, jawapan anda tetap diterima. Okey? Tulis gaji Emma boleh tak? Gaji Emma. Ha. Kalau anda tulis gaji Emma pun tak berapa tepat, you mesti tulis perkataan dilepaskan. Kalau you kata, Miss, saya tulis gaji Emma dilepaskan, okey. Sebab sekarang yang saya highlight dekat sini adalah perkataan yang dilepaskan itu. Sebab tadi kita sudah bagi tahu, kos implisit ini dia merupakan kos lepas. Jadi ini yang dilepaskan. Okey ke Danish? Okey, Miss. Okey. Jadi sekarang kita sambung soalan yang seterusnya, soalan C. Untung perakaunan bagi perniagaan butik Emma dalam sebulan. Jadi sekarang pun sama, kita nak secara bulanan sahaja. Apakah rumus untung perakaunan?
Daniel. Jumlah hasil tolak kos eksplisit. Okey, jumlah hasil tolak kos eksplisit. Okey, tadi jumlah hasil kita, tengok semula soalan itu, dia bagi tahu jumlah hasil kita secara bulanan okey, bulanan adalah sebanyak 10,000. Okey, jadi kita pun tulislah 10,000. Dan kos eksplisit kita rujuk balik jawapan yang kita telah cari dekat bahagian A tadi, 6,000. Okey, tolak 6,000. Okey, Daniel, jawapan kita berapa? RM 4,000. Ya, so jawapan dia RM 4,000. Ya, pastikan ada RM. So, itu saja untuk untung perakaunan. Okey, so selesai yang ini. Kita sambung soalan D. Soalan D dia tanya, untung ekonomi bagi perniagaan politik EMA dalam sebulan. Juga sama dia nak tengok secara bulanan dan kali ini dia nak untung ekonomi. Okey. Sekejap ya, Miss tulis rumus dia dulu. Soalan D. Untung ekonomi. Pastikan rumus lengkap Bermaksud anda mesti tulis untung ekonomi sama dengan. Okey. Syafiqah, apakah rumus untung ekonomi? Untung ekonomi sama dengan jumlah hasil tolak jumlah kos ekonomi. Okey. Tolak jumlah kos ekonomi. Maksudnya apa tu? Saya nak spesifik lagi. Kos eksplisit tambah kos implisit. Okey, kejap kos eksplisit. Lepas tu tambah kos implisit. Tengok semula rumus anda. Syafiqah, betul ke? Saya boleh bagi tahu kalau rumus macam ini salah. Kurungan. Kurungan itu kat mana? Dekat kos eksplisit dengan kos implisit. Ya, kalau katakan you nak guna tambah punya, pastikan you buat kurungan ini. Bermaksud jumlah hasil tolak kos eksplisit, kurungan tambah kos implisit. Kalau bagi sesiapa yang tak nak guna kurungan punya, semak semula rumus anda. Jumlah hasil tolak kos eksplisit, tolak kos implisit. Itu barulah tepat. Ada dua rumus kat sini. So saya nak you tulis yang spesifik. Mesti ada kos eksplisit, mesti ada kos implisit. Sebab jawapan tadi kita, cuba tengok semula jawapan kita dekat A, B ya. Yang you cari ada eksplisit dengan implisit. You akan guna balik daftar yang dekat sini. Jadi sila pastikan rumus anda mesti tulis dua perkataan ini. Yang berkaitan dengan eksplisit dan implisit. Okey, sekarang kita sambung. Jumlah hasil kita 10,000. Kos eksplisit, okey tadi sudah cari. Kos eksplisit 6,000. Dan kos implisit kita 3040. Dan di sini pun 6,000, 3,040. Okey. Jadi sekarang saya nak tanya, apakah jawapan dia, Putri? RM 960. Okey, yes. RM 960. Okey, jadi itu adalah untung ekonomi yang diperoleh. So sekarang yang kita nampak ya, untung perakaunan ini bermaksud sebenarnya macam orang sebagai pelajar perakaunan, biasa you gunalah jumlah hasil tolak jumlah perbelanjaan kan. Itu sebenarnya adalah kos eksplisit. Okey, bagi sesebuah firma yang dia dapat. Tetapi sekarang anda belajar ekonomi. Jadi kita kena kira untung ekonomi juga. Untung ekonomi ini sudah bagi tahu, dia bukan sahaja guna yang perbelanjaan kos yang kita nampak. Kita juga akan masukkan kos yang kita lepaskan itu, kos implisit yang kita tak nampak punya. Jadi untung ekonomi yang diterima bagi EMA sebenarnya sama dengan RM960 sahaja. Okey, jadi selesailah perbincangan kita bagi soalan kuantitatif ini.